Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, amma ba'. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini 31 Mei 2021 dapat lagi kita menyambung kembali perbincangan berkenaan dengan vaksin ini yang tiada kesudahannya untuk kita bincangkan. Namun apa jua pun juga ianya perlu dikongsikan, memudahkan perbincangan ini mesti ada manfaatnya. Jadi ayo kepada sahabat-sahabat kami yang berada di luar sana, bolehlah bersama dengan kami di page Ustaz Amir Halal dan juga kongsilah, sharelah sebanyak mana yang boleh dikongsikan dan juga kita taglah sebanyak mana yang boleh kita tagkan kawan-kawan kita. Memudahkan dengan tagnya itu, dengan kongsinya itu akan menjadi asbab untuk kita nak mendapat rahmat Allah, termasuk juga menjadi asbab untuk kita nak mendapat lembayung dalam majlis ilmu yang kita buat secara maya insya-Allah. Jadi sebagaimana biasa kita akan membincangkan lagi, menyambung lagi perbincangan tentang vaksin ini. Pada malam ini dua orang ahli panel yang minggu lepas kita tampilkan lagi sebab saya lihat perbincangan persoalan yang berkenaan dengan vaksin ini belum habis lagi. Jadi kita sambung lagi nak menjawab balik persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang pada minggu lepas insya-Allah. Jadi ayo bersama dengan kami, bersama dengan saya, bersama juga dengan Tuan Haji Amrahi Buang, iaitu Presiden Majlis Farmasi Kebangsaan, Farmasi Malaysia yang akan bersama dengan kita nanti insya-Allah. Jadi dengan itu saya mempersilakan Tuan Haji bersama dengan saya untuk sama-sama kita bincangkan berkenaan dengan tajuk yang kita pilih hari ini tentang mengapa tolak vaksin. Mengapa tolak vaksin ya. Jadi dipersilakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ingatkan tadi ada ni. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah sihat dah. Haji sihat ya? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak Haji sibuk, semua TV, semua akhbar, semua duk panggil Haji untuk mendapatkan pandangan ni. Alhamdulillah. Saya rasa ramai juga pendapat-pendapat lain yang orang berikan kan. So jadi kita cuma memberikan maklumat-maklumat yang tepat, maklumat-maklumat yang bermanfaat, maklumat-maklumat yang boleh menyelesaikan ataupun menanganilah isu-isu masalah-masalah. Pasal apa kita macam minggu lalu kita dah berbincang. Jadi panjang ceritanya sebenarnya, panjang ceritanya. So kita kena selesai satu persatu lah. Okey. Jadi kita masih lagi menunggu Ustaz Ahmad Fawaz yang agak lewat sikit tapi dia akan masuk dalam 2-3 minit lagi lah. Jadi saya nak teruslah sementara menunggu kepada sahabat-sahabat kita yang nak tanyakan. Ini dah ada Siti Fatimah daripada Politeknik dan juga Dr. Muhammad Rafani Sulong pun juga ada bersama dengan kita. InsyaAllah yang soalan yang Doktor tanyakan itu insyaAllah Ustaz Fawaz akan jawab pada malam ini insyaAllah. Baik, di permulaannya ni Haji, kita lihat bahawa Haji dah memang divaksinkan. Dah lengkap belum? Sudah lengkap. Alhamdulillah. Saya baru satu ni menunggu pula pada 9 hari bulan 6 pula selagi insya-Allah. Jadi ramai lagi yang duk rasa risau Haji, duk rasa risau bila dah tahu dapat dia punya tarikh, dia tak tidur malam, dia duk risau macam-macam sebagainya.
Jadi haji yang dah pun divaksin lengkap bagiannya, dan juga mungkin ada di sana tip-tip yang boleh Haji kongsikan, pengalaman Haji sendirilah. Bagaimana persiapan sebelum, selepasnya bagaimana. Ini sebagai garis panduan, sebagai panduan lah kepada kami yang nak vaksin, ada yang belum vaksin lagi ni, untuk nak buat persiapan diri sendiri ni. Silakan Haji. Terima kasih ya Ustaz Amri. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali kita bersyukurlah kita dapat sambung bicara kita pada malam ini. Jadi saya akan ceritakan pengalaman saya sendiri ya. Dia memanglah bidang ubat, bidang vaksin ni memanglah bidang saya ya. Jadi tidak ada masalah ya tentang perkara itu. Jadi untuk orang kata go straight to the point Jadi pertama sekali kalau kata sesiapa yang belum divaksin ataupun seperti mana yang Ustaz kata tadi, dah dapat pun tarik appointment buka My Sejahtera, dah dapat appointment dan kita dapat tahu kan. Jadi pada pendapat saya, ikut pengalaman saya, kita kena ada persiapan diri lah. Maknanya dari segi kita punya fizikal, dari segi kita punya mental, dan juga dari segi spiritual. Ya, sebab perkara ni penting untuk kita betul-betul bersiap sedia. Ya. Jadi saya rasa tidak perlu risau sangatlah. Sebab risau tu semuanya ada di dalam minda saja. Apabila kita risau, benda tu permainan dalam minda saja. Dan kita pun sedia tahu bahawa kita ni banyak penghasut dalam badan kita ni. Bila kita ada penghasut-penghasut ini, itu yang ada mengacau kita punya minda. Jadi kita kena bulatkan kita punya pemikiran tu. Maknanya pertama sekali kita betulkan niat. Jadi apa niat kita untuk vaksin ni? Itu yang paling penting. Ya, sebab kita tak boleh bergantung pada vaksin. Vaksin cuma sebagai usaha saja. Ya, jadi kita niat tu penting. Jadi niat kita untuk ambil vaksin ni lebih untuk sebagai usaha, daya usaha kita sebab mengikut ilmu, ilmu sains yang kita ada sebagai pelindung lah. Itu sebagai syarat saja, sebab saja ya. Tapi hati itu tetap kena bergantung pada Allah. Sebab virus ni pun datang daripada Allah. Jadi sepatutnya kita berlindung daripada apa dia lah, mana dia yang wujudkan virus, dia juga yang sebenarnya wujudkan vaksin. So semuanya ilmu dia, so apa masalah pada kita kan. Jadi pada saya niat tu penting lah. Jadi saya pasangkan niat. Maknanya apa salahnya apabila kita kata kita nak vaksin, kita vaksin kerana Allah Ta'ala. Apa-apa niat pun kita buat kerana Allah Ta'ala lah. Maknanya kita betul-betul bulat kan. Jadi tu pada saya satu perkara yang penting lah. Keduanya adalah dari segi persiapan fizikal. Dia persiapan fizikal ni macam-macam lah. Maknanya kita mestilah sentiasa jaga makan minum kita kan, mesti betul. Lepas tu pemakanan kita, lepas tu dari segi kita punya orang kata nak siapkan tubuh badan fizikal kita supaya kita banyak bergerak, kita banyak exercise dan sebagainya kan. Dia benda-benda macam ni semuanya menguatkan badan kita. Contohnya umpamanya kita nak kuatkan badan kita kan, sepatutnya dalam pukul 10 tu patut pagi kalau ada matahari kita jemurlah diri kita. Jemur dulu pasal apa kalau kita jemur, pasal apa kita tahu apabila kita berjemur jadi perlu vitamin D, boleh jadi vitamin D. Jadi benda-benda macam ni kita boleh buat. Kalau tidak kita kena ambil suplemen lah kalau perlu. Pada saya kalau kata kena siap dari segi pemakanan, saya rasa kalau betul-betul kita punya pemakanan tu cukup, maknanya kita panggil orang kata menu yang balance lah, balance diet kan. Jadi sepatutnya tidak tak ada isu lah. Tetapi kalau atas sebab apa-apa, mungkin sebab kita ada penyakit ke, atau kita mungkin macam saya ni umur dah begini kan. Jadi kalau kita kena ada suplemen, kalau nak pakai suplemen boleh. Sama. Tapi kalau pada pandangan saya, kalau nak ambil suplemen, saya kalau boleh ambil yang full lah. Mana yang penuh. Mana yang penuh.
Yang full. Maknanya kita ambil satu cukup. Maknanya kita ada vitamin pun ada, mineral pun ada, jadi semua. Zinc ada, apa semua ada kan. Jadi macam tu lebih baiklah pada saya, pada pandangan saya lah. Jadi benda ni kena berterusan. Okay. So jadi apabila kita dapat ada buat persiapan apa semua, itu dari segi fizikal. Dari segi mental tadi saya dah sebut. Lepas tu dari segi spiritual saya rasa kita sebagai umat Islam sepatutnya tak ada masalah lah. Yang kita memang diajar untuk berzikir, untuk berdoa, untuk macam-macam lah, untuk wirid dan sebagainya. So saya rasa perkara itu orang kata apa penting, ya. So jadi maknanya kita bila keluar rumah, kita pun dah belajar macam mana kita bila nak keluar rumah, apa persiapan kita kan. So kita terus pergi, maknanya kalau boleh kita datang awal. Jangan risau sampai tak tidur semalam atau seminggu sebab dah dapat tarik appointment kan. Itu sebenarnya tak perlu. Jadi kita so maknanya pada pagi hari kejadian itu, kalau kata kita pagi, jadi kita kalau boleh awalkan semua, make sure kan kita punya bateri handphone kita tu ada sebab perkara tu melibatkan MySejahtera. So kita kena bawa jugalah kan mana-manalah pusat pemberian vaksin kan. Alright. Jadi dan proses di pusat pemberian vaksin semua saya rasa standard. Okey. Jadi kalau macam pengalaman saya sendiri, kalau kita tengok masa dos yang pertama tu dia panjang sikit. Pasal perkara-perkara tu semua nanti kita boleh bincanglah detail-detail tu. Dan juga untuk dos kedua pula dia lebih dimudahkan. Jadi benda tu lagi dipercepatkan. Jadi benda-benda macam ni lah. Yang kita boleh bincang selanjutnya selepas ini. Baik. Jadi dalam hal ini dia berbalik kepada mental kita jugalah Haji . Kalau dah dapat tarikh, jadi persiapan yang seharusnya kita kena buat juga, bukan setakat persiapan dapat tarikh nikah je kan. Tarikh nikah tu kita dapat buat apa persiapan. Jadi tarikh untuk nak divaksin juga kena ada persiapan. Sebagaimana yang Haji sebutkan tadi, yang pertama saya ingat niat kita kena betul, niat lillahi ta'ala. Kemudian adanya yang kedua persiapan fizikal kita, kena jaga dia punya makan, kena jaga kita minum, dan juga kalau perlu berjemur nak mendapatkan vitamin kan. Dan juga carilah menu diet yang baik. Termasuk jugalah carilah suplemen yang full suplemen juga kan. Selain daripada persiapan fizikal, persiapan spiritual, bangun awal, handphone juga. Semua perkara ini sebenarnya jarang orang beritahu. Jadi dengan pada malam ini Haji dah beritahu juga antara perkara yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Jadi ayuh kepada sahabat-sahabat yang lain, kalau ada sebarang soalan, kita lihat di sini ada sahabat-sahabat Farozi pun ada, Ishraf ada, Musalamah ada, Siti Fatimah, Rizwan ada, alhamdulillah semuanya ada bersama dengan kita. Jadi termasuk juga Ustaz Fawaz juga ada bersama kita pada malam ni. Nampak sibuk sikit Ustaz Ustaz? Dengar kah? Macam mana? Dengar kah? Dengar. Dengar. Dengar putus-putus sikit. Betul-betul sikit lah. Aduh. Ya. Ni dah nak esok pernah lockdown. Tu dia. Maknanya esok kita nak start PKP ni dah persiap mental dan juga fizikal ke Ustaz? Ya, kena sedia lah. Tak buat macam mana. Tapi harap 2 minggu je lah. Jangan panjang sangat. Okey, Ustaz. Saya nak terus kepada Ustaz tentang soalan yang pada minggu lepas. Pada minggu lepas, tak ada dah. Line Ustaz Fawaz tak berapa kuat juga lah. Ya. Ustaz? Okey, tak apa. Apa, kita sambung. Tak apa, sambung. Okey, tadi dah Haji sebutkan tentang pengalaman Haji yang dah dos, yang dah dapat 2 dos dan juga tip-tipnya.
Jadi saya nak pergi sikit, kita lihat bahawa perancangan yang telah diaturkan, usaha-usaha yang telah dibuat sebelum ini, adakah ianya pada pandangan Haji memang on track ke, atau juga kita kena terima hakikat bahawa akan berlaku perkara yang mungkin di luar jangkaan? Haji. Ya, jadi adakah Ustaz merujuk kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan? Ya. Okey. Ya, So ya. jadi kita orang kata apa, ingatkan balik Jadi sebagaimana yang kita tahu PICK ni telah dilancarkan pada bulan Februari sebagai tepat 24 hari bulan Februari, di mana dos pertama telah diberikan oleh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dan selepas itu kita adalah perancangan dia. Orang kata apa, fasa 1, fasa 2, fasa 3 kan. Jadi fasa 1 dengan fasa 2 fasa 1 dah selesai. Tetapi masuk fasa 2 ni dengan fasa 3 ni dia dah bertindih. Dia dah bertindih. Tetapi pernah memang saya bagi komen-komen sejak daripada Januari tentang di mana kita perlukan detail-detail dia. Jadi masalahnya sekarang kita tidak mempunyai detail-detail. Jadi memang banyak juga show-show yang saya telah berikan kepada kerajaan supaya perkara tu, supaya kita nak membantu. Sebagai contoh daripada awal-awal lagi kita kata benda tu kena targeted, kena bersasar. Kita tak boleh buat cara benda tu framework macam tu saja. Contohnya katalah hari tu saya memberi pendapat bahawa contohnya kita nak pergi ke sektor pendidikan. Sepatutnya kita berikan vaksin kepada cikgu-cikgu, tenaga pengajar. Supaya perkara tu boleh dilaksanakan. Jadi itu sebagai salah satu contoh lah, maknanya kita kena buat targeted. Ya betul, apa yang dilakukan adalah mengikut seperti mana yang disyorkan oleh WHO. Tetapi kita kena juga membuat ikut kita punya orang kata cetak kita sendiri. Jadi kita kena tengok suasana dia. Jadi kita tak boleh kan. Keduanya, saya juga syorkan tentang community empowerment. So kita sebenarnya kena melibatkan. Contoh kan, kenapa kita tak boleh melibatkan masyarakat setempat? Kenapa kita tak boleh melibatkan masjid dan surau dan sebagainya? Kenapa kita tak boleh melibatkan karya-karya? Ini semua perkara yang sepatutnya dah kita buat dalam perancangan ni pada bulan Januari, Februari. Jadi maknanya bila sampai masa kita dah boleh execute. Ni saya tengok baru nak bermula kan. Pernah juga pada ketika itu saya juga ada syorkan tentang pemberian orang kata vaksin ni kepada wakil-wakil rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Kenapa? Pasal mereka ni adalah wakil-wakil rakyat di peringkat federal dan juga ADUN di peringkat negeri, supaya mereka ni adalah wakil kita. Jadi mereka perlu divaksinkan dulu, sebab selepas itu mereka kena turun padang. Kan maknanya mereka mesti aktif sebagaimana masa dia aktif kempen pilihan raya. Jadi kalau dulu masa kempen pilihan raya, bila nakkan undi daripada rakyat, kan kita turun bagai kempen sana kempen sini nakkan undi rakyat. Kita bersama-sama dengan rakyat. Tetapi bila tentang vaksin ni kenapa kita diam? Sedangkan benda ni adalah isu negara. Jadi maknanya pelibatan tu penting. Itu sebab daripada awal lagi saya syorkan mereka ni diberi vaksin. Itu ya tujuan asal dia. Dan juga sama ada dia nak buka parlimen, tak buka parlimen tu saya tak mau sentuh lah. Itu masalah dasar. Ini cerita pasal execution kan. Maknanya benda tu on the ground. So, jadi benda ni yang penting. Saya sendiri minta maaf cakap lah. Saya sendiri berusaha. Kan saya jumpa dengan DUN saya. Saya berbincang dengan DUN saya. Maknanya ahli Dewan Undangan secara peribadi. Dan saya offer diri saya. Kalau boleh apa yang saya boleh bantu untuk kawasan. Jadi takat tu sajalah Ustaz. Maknanya kita kena perlibatan kena real. Kan? Jadi benda tu yang boleh sampai ke masjid, ke surau, kita libatkan. Lagi satu saya tengok kan, bukanlah kita nak kata apa, bukan maknanya kita kata aplikasi MySejahtera itu tak baik, bukan. Sistem tu elok. Tetapi kalau kita mengharapkan perah pendaftaran macam itu, kan benda tu tak berapa cantik. Pasal itu yang terjadi dekat Kelantan, terjadi dekat Kedah, terjadi dekat Negeri Sembilan, di mana appointment dah siap,
vaksin dah siap, orang tak datang. So apa jadi? So kita tak maulah perkara-perkara ni berlaku. Bazir lah, bazir ya. Jadi Bazir lebih baik kita bersasar. Lepas itu kalau kata macam tadi saya kata, kalau perkara tu boleh melibatkan sektor awam, sektor swasta dan sebagainya. Dan sekarang ni kenapa pula juga kita menghadapi masalah lain haji tak berapa kuat kot. Ya kan? Okey ke tak? Putus sikit tadi. Saya ulang lagi sekali clear. Jadi kalau jadi kalau kita adakan pelibatan komuniti, jadi benda tu lebih bersasar, lebih baik kan. Lagi satu, kita kena tukar approach. Di mana kalau kata contohlah kita boleh buat di mana kita ada kumpulan-kumpulan tertentu, kita bawa vaksin tu kepada kumpulan itu. Yang ni sekarang kita panggil. Kita panggil orang sana sini. Bukanlah saya kata tak boleh. Tetapi benda tu jadi macam orang kata kena ada pendekatan, beberapa pendekatan, jangan satu lah. Sebab kita punya pencapaian dari segi target banyaknya ni jauh daripada line putus-putus sikit, sama ada line saya juga line Haji, tak apa. Kita pergi ke Ustaz Fawaz dengar tak? Ustaz Fawaz? Dengar. Okey, boleh Okey, Ustaz, saya nak kembalikan balik persoalan daripada Dr. Rofandi yang berkenaan dengan apakah kerana penekanan umat Islam di Malaysia ini yang lebih kepada aspek akidah berbanding aspek fiqhiyah sehingga menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam, contohnya beza di antara tawakal dengan tawakul kan. Begitulah. Apa pandangan Ustaz? Ya, sebenarnya bukan terlebih kefahaman akidah ke, tapi sebenarnya penyampaian kefahaman akidah tu yang salah. Akidah Islam tidak pernah menjadikan kehidupan ini lawan, again dia. Sebenarnya akidah ini tak dengar? Dengar tak? Hello? Sekejap. Kita try guna handphone tengok. Line tak apa nak. Dia putus-putus. Dengar tak? Dengar. Tapi sebenarnya penyampaian. Sekejap, saya keluar sekejap. Tak dengar? Saya guna handphone. Dengar. Dia keluar tu. Coba keluar. Okay, Ustaz Bahar kata, dengar Ustaz Ustaz Bahar, Gawai Jakim yang berada di Mostia ni orang-orang kuat Mostia, ataupun saya yang dengar putus-putus. Jelas tak? Okey, maknanya di luar sana clear. Okey, jelas Saya sambung Okey, Ustaz clear kan? Okey, clear. Okey, sambung. Kita tengok bahawa akidah tak pernah salah. Yang salah tu kepahaman orang yang belajar akidah itu. Seolah-olah akidah ini menjadikan kita ini tidak ada usaha. Sedangkan Allah Ta'ala mencipta kita ni ada dua. Satu, perasaan kita yang kita bergantung pada Tuhan, dan ikhtiar yang Allah Ta'ala cipta kepada anggota badan kita. So, tawakul ini dia berpura-pura. So, alasannya malas. Dia punya punca dalam malas dan juga tidak mempunyai harapan yang besar. Adapun tawakul ini, yang sebut ada beza tawakul dengan tawakul ataupun orang Malaysia panggil tawakal. Dia adalah usaha kemudian kita serahkan. Ya, ini yang membezakan kita dengan malaikat. Malaikat tak ada usaha apa. Allah Ta'ala programkan kepada dia jadi macam tu. Adapun manusia ini, inna aradul amanah
ilal jibal semua tu fa abaina ayahmilnaha wa hamalha al-insan. Jadi al-amanah yang ulama menggunakan ialah hakul ikhtiar, hak untuk memilih. So dia pilih untuk sakit kan, dia pilih untuk sihat. Sebab itu kefahaman sebenarnya, sebab itu disebut perubahan manusia itu semua berdasarkan kefahaman. Kita menghadapi sekarang ini gejala yang kita hadapi, penentangan kadang-kadang pada anti dan sebagainya berpunca daripada pemikiran yang sudah lama. Makna dia umat Islam lalai daripada untuk mentajdid pemikiran dunia itu. Adakah dunia ni musuh kepada agama ataupun dia adalah jalan kepada syurga? Jadi banyak perkara-perkara yang selalu menyelipungi kita bahawa macam dunia ni anti kepada agama. Dan inilah kita, sedangkan kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi minta baik saja tapi kita anggap dunia ni salah. Dunia yang salah itu kalau kita ubah jadi matlamat. Tapi sekarang ni apa yang berlaku dalam golongan mereka ini, mereka bukan tidak faham, kadang-kadang saja-saja tak mau faham. Kadang-kadang itu mungkin kerana tidak mau membaca ataupun terpengaruh sebab manusia dia senang terpengaruh. Tapi akhirnya kalau kita berjaya dia menyelesaikan juga, tapi sebab itu kita nak apa mereka ni kerajaan seperti mana kata Tuan Jebuan tadi, maksud dia kena cepat dan perlu tindakan yang lebih aktif dan progresif. Sebab saya dah sebutkan pada minggu lepas, berhenti seperti pada total lockdown ini sebenarnya tidak bagus. Cukup okey lah. Sebab apa, nanti kita jadi blur lagi. Semua orang tidak bertindak, semua orang tidak berfikir, semua orang tidak terlibat. Sebab ini adalah masa depan negara kita. Dan hari ini kita jumpa ramai orang semua pakat mengeluh. Di TV pun mengeluh apa yang akan jadi pada pada nasib mereka yang mempunyai pendapatan harian ataupun mingguan. Dan ini satu benda yang saya perlu masyarakat tolong sama. Tapi sebagai ustaz-ustaz pun masih persoalkan lagi. Ini yang masalah kita. Masih lagi dia persoalan. Hari ini ada tersebab. Saya pun sedih jugalah sebab mereka ni sebahagian daripada guru kita. Dia kata siapa yang vaksin hidup 2 tahun saja. Mana dia pun buat ramalan. Dah ada ramalan. Siapa yang tahu hidup mati kita? Kita ikhtiar. Kalau katalah ditakdirkan mati 2 tahun, terima je lah. Mati hidup tapi sekali kita bernyawa, kita kena ikhtiar. Kita ni sekarang ni, saya ibaratkan Ustaz, Tuan Guru, Tuan Haji Amrah, kita ada dalam kapal yang sedang dipukul ombak. Tapi tak boleh berhenti. Kalau berhenti lagi teruk. Jadi kita move saja. Nak mati 2 tahun kita kira lain lah. Benar. Kita tak tahu. Yang ni dia buat ramalan. Jadi yang masalah sebahagian golongan agama. Yang mereka ini duduk di rumah, tak ada kajian, tak berjumpa dengan orang. Hanya berjumpa dengan mereka, tak jumpa dengan doktor. So bila banyak maklumat yang bukan, yang dia panggil maklumat underground lah kita kata. Tak ada fakta. Saya kalau fakta yang dikeluarkan oleh kerajaan itu salah, lebih baik daripada seorang yang betul. Kerana dia adalah perbincangan. Dia adalah syura. So ini dia benda yang kita sama-sama ambil tanggungjawab. Sekarang ni melibatkan, bukan cakap nyawa. Saya inginkan semua rakyat terlibat macam Tuan Haji kata tadi. Bukan setakat di hospital. Kalau kita hanya menunjukkan gambar orang di hospital, itu sebahagian rakyat Malaysia. Kita nak semua terlibat. Barulah kita rasa nak bela negara. Tapi kesilapan media masa ni dia tunjuk gambar hospital saja. Jadi orang pun rasa apa saja yang buat kerja. Sedangkan rakyat Malaysia banyak yang nak tawarkan diri. Dan ini yang perlu ada minda perubahan yang saya rasa ini bukan lagi time kita nak bergaduh. Kita mesti bersatu hati. Sebab saya pakat dah tak larat duk macam ni. Okey, satu lagi benda yang saya nak tanya Ustaz. Ada baru ni juga Jabatan Agama Islam Negeri mengatakan mana-mana ustaz yang menyampaikan benda yang tidak benar akan ditarik tauliahnya. Akan ditarik tauliah mengajar. Jadi adakah ini satu perkara yang betul ataupun sebagainya Ustaz? Tu hak sebagai pemerintah lah dia nak tarik tu, kita tak ada kuasa apa. Sebab ini sekarang ni ugat kestabilan. Saya nasihat pada ustaz-ustaz lah, kalau nak cakap juga tak setuju, cakap di rumah lah. Jangan buat rekod. Kan?
kita setuju tak setuju ni kita tak boleh nak halang sebab dia Okey. bukan iman, tapi kalau nak lawan secara terang-terang, kerajaan pun ada hak untuk tarik. Ya. Betul. Baik. Golongan yang sangat kuat hari ini adalah golongan yang anti vaksin. Saya nak pergi pada dulu Tuan Haji Amrai lah. Golongan anti vaksin ni bukan golongan yang baru. Kadang-kadang bukan apa, kadang yang golongan anti vaksin ni isteri kita sebab dia perempuan anti. Kalau kata anta lain kan. Jadi bagi pandangan Haji lah, bagaimana kita nak menjelaskan kepada golongan-golongan yang anti vaksin ni, yang hari-hari duk kata vaksin ni memang tak baik, vaksin ni anti macam-macam lah. Bagaimana sebagai seorang pakar, sebagai seorang yang eksperti dalam ni nak berhadapan dengan golongan-golongan ini? Okey. Terima kasih Ustaz di atas soalan tersebut. Jadi seperti mana yang Ustaz sebut tadi, memang perkara ni bukan perkara baru. Perkara ni dah berpuluh tahun berlaku. Dan tetapi masalahnya adalah perkara tu dia diberitakan cara sekerat-sekerat. Macam contoh tadi. Mana yang dah dikongsikan oleh Ustaz Fawaz tadi tentang ada pendapat daripada virologis mengatakan bahawa ambil vaksin dalam masa tempoh 2 tahun boleh menyebabkan kematian. Jadi saya pun buat juga saya punya homework. Kan betul ke? Takkan satu pendapat virologis, satu pendapat saja yang kita nak pakai. Kan kita ada berapa banyak pakar-pakar virologi kat dunia ni. Takkanlah kita punya pakar-pakar virologi dekat Malaysia ni begitu bodoh nak ikut pendapat satu virologi walaupun dia mendapat Nobel Prize punya pengiktirafan. Itu masalah dia. Jadi pendapat dia boleh bagi pendapat, saya pun boleh bagi pendapat dan sebagainya. Jadi kita kena ingat bahawa apa-apa pun dari segi what if yang akan berlaku pada masa akan datang, tak ada siapa yang tahu. Okey, jadi saya rasa apabila sesuatu perkara macam ni berlaku, kan kita orang kata buat susulan untuk cari maklumat yang betul. Kan jangan kita ambil satu. Kadang-kadang kita ambil satu berita tu sekerat-sekerat. Kan, contohnya saya bagi satu contoh simple kan. Hari itu kita tahu ada sedikit laporan AEFI. Maknanya kesan kemudaratan susulan imunisasi berkaitan dengan AstraZeneca, iaitu tentang orang kata blood clot kan. Maknanya pendarahan beku. Okey. Itu memang betul. Memang berita tu disebut di Denmark dan beberapa negara Eropah yang lain. Betul. Tetapi mereka pun ada ambil tindakan susulan. Maknanya pada asal dia stop, lepas tu kemudian dia buat balik. Tapi kenapa apabila benda tu dah dibuat balik, kita tak sebarkan? Jadi yang pertama tu jadi tergantung. Itu sebab saya rasa kita kena bertanggungjawab. Itu sebab kita pada pandangan saya lah kan, kita balik kepada siapa yang ada berautoriti di satu negara untuk menyampaikan maklumat tersebut. Kita kena ikutlah. Pasal kita bukan ikut membabi buta. Contohnya, macam kata dari segi peranan WHO. Kadang-kadang orang salah faham. WHO ni bukan satu badan di mana dia boleh memutuskan semuanya. Setahu saya, WHO ni ada tempat di mana semua pakar-pakar ni berhimpun dan bagi pendapat dan kita ambil konsensus. Itu dia punya cara dia. Jadi bila kita kata ada konsensus, mesti ada perbezaan pendapat. Tak apalah, berbeza pendapat tak apa. Tetapi apabila perkara tu nak dilaksanakan di negara kita, kita gunakan acuan kita. Itu sebab bukan semuanya kita ikut pada WHO. Saya menyangkal apabila kita ada pendapat mengatakan bahawa Malaysia ikut WHO dengan menutup mata ikut je terus. Saya rasa tu satu tuduhan yang tidak berata baik lah. Betul kan? Begitu juga saya cuma mengatakan bahawa apa-apa pun kita berlapang dada lah. Kan? Saya juga membuat saya punya orang kata kajian juga kan. Memang ada beberapa pendapat.
Cuma kalau kita tengok di negara-negara lain, termasuk Thailand ke atau China ke atau India, kan mereka pun ada juga explore cara-cara yang lain kan. Jadi jadi pada saya taklah juga salah bagi pihak kerajaan untuk memanggil pakar-pakar yang ada di dalam Malaysia ni. Tak kiralah duduk, ajak berbincang dan kita bincang dan kita adakan konsensus. Apa yang kita boleh buat. Sebab saya rasa pakar-pakar banyak. Bukan saja di KKM. Di luar KKM kita punya universiti cukup banyak pakar-pakar. Ataupun kalau kita nak pergi kepada complementary medicine. Maknanya rawatan complementary. Kita ambil contoh China lah. Kan, dia pun pakai juga complementary medicine. Tetapi mereka buat betul-betul kajian. Dia buat betul-betul. Jadi dan tahap mana yang kita gunakan complementary medicine. Daripada kita berbalah, kita duduk semeja dan kita dapat pandangan semua bidang-bidang ni dan kita berusaha. Nah, jadi pada saya tak salah lah. Jadi maknanya sekarang ni dengan program yang ada sekarang, saya nampak adalah pergerakan tu. Jadi pada saya kita, yang penting sekarang ni Ustaz, vaksinasi kita mesti dipercepatkan lah. Mesti dipercepatkan. Jangan tunggulah. Saya punya pendekatan simple saja. Kalau tanya saya, berikan vaksin kepada mereka yang nak. Itu dia punya tumpuan. Siapa nak kita bagi cepat-cepat. Kalau boleh kita hantar kat rumah. Apa masalah dia? Bukan kita tak boleh bergerak. Siapa yang nak kita bagi sampai ke rumah, apa masalah? Kan, tapi kalau kita expect, nak pre-registration, nak tunggu, nak panggil apa semua, then itu boleh lah, you pakai lah channel tu kan. Tapi kalau saya lah, kalau ada kata contoh, very simple pusat-pusat jagaan orang tua. Okay? Kan? Ataupun pusat dialisis. Apa masalah dia? Kalau kata pusat dialisis tu, okay, berapa? Maknanya kita ada orang yang di pusat dialisis. Lepas tu kita ada petugas-petugas. Kita ada ahli keluarga. Kita kumpulkan, kita datang, kita bagilah semua. Apa masalah dia? Takkan kita nak tunggu orang pergi ke pusat vaksinasi je. Lepas tu dengan begitu panjang kalau kita tahulah kan bila orang datang, ada orang yang datang awal dan sebagainya kan. Jadi akan bertumpu juga. Bila bertumpu juga susah juga nak buat social distancing tu. So jadi pada saya kena gunakan pelbagai cara lah. Dan key dia pada pendapat saya adalah siapa yang nak vaksin bagi cepat-cepat. Siapa yang nak vaksin bagi cepat maknanya kita bawa vaksin tu kepada dia. Senang cerita. Itu cara dia. Negara lain bukan benda-benda. Baik Ustaz Fawaz, kalau kita tengok dari sudut pandangan agama lah, kita lihat ramai juga ustaz-ustaz yang masih lagi yang duduk sebagai golongan yang anti vaksin ni. Dia ada dua, doktor pun ada, saintis pun ada, ustaz-ustaz pun ada juga yang golongan anti vaksin ni. Sebab tu ada soalan yang kata bahawa ustaz, isteri saya anti vaksin. Saya ni anta ke anti? Anti perempuan ke? Anta. Okey, jadi bagaimana sebagai seorang suami ni yang sekarang ni duduk tengah pening nak beritahu kepada isterinya kena ambil vaksin, isteri juga menolak, dahlah engkar kepada arahan suami ni. Bagaimana Ustaz dalam pandangan agama? Ya, sebenarnya saya suka menyebutkan yang pertama, bila kita pandangan agama, yang pertama dia takkan bertentangan dengan sains. Dan sains yang tepat bukan sains kajian yang betul-betul tepat akan bertentangan dengan agama. Itu satu kaedah. Kalau bertentangan mesti ada problem, bukan pada agama, bukan pada sains. Kefahaman kita belum mencapai satu kefahaman yang belum ultimate lah. Sebab Allah Ta'ala tak akan jadikan sains dan Al-Quran bertemu. Itu. Pertemuan tu bukan pada sains, tapi pada kajian manusia tu sendiri. Maksudnya kalau benda tu dapatan tu tepat 100%, Al-Quran akan menyokong. Kita akan dapati ada dalam Al-Quran. Dan kalau Al-Quran menyatakan satu benda itu benda yang tepat, makna benda itu qat'i, kefahaman itu maksud qat'i, maksud tidak. Dalam Al-Quran tidak ada keraguan, tapi maksudnya dia itu faham dan jelas, sains tak akan menyanggah dan tidak akan bertentangan.
problem kita bila kita selalu sebut pandangan agama, nanti pandangan sains. Jadi soalan macam sains agama ni macam satu kontradik. Sebab itu kita ustaz-ustaz kena perbetulkan. Makna pandangan sains dan agama ni adalah seragam. Mereka adalah sinergi. Sebab itu bila timbul isu anti vaksin, kesemuanya adalah berpunca daripada kefahaman yang salah. Ada di sana juga suami anti vaksin. Dia tanya pula derhaka tak kalau dia vaksin senyap-senyap. So saya kata benda yang sama. Dia akan berlaku bukan suami saja, kadang-kadang terbalik. Isteri pun ada kan? Kita ada. Soalan saya bawa kemarin dia tanya isteri nak buat vaksin, suami tak bagi. So dia boleh buat senyap-senyap. Kata boleh sebab apa? Itu hak isteri. Tidak termasuk dalam penderhakaan. Cuma bincang elok lah. Pandai saya bergaduh lah, susah, tapi maknanya nak kena kira betul-betul. So suami yang begitu kena nasihat lah, isteri ni kena nasihat. Dan tetapi makna dia kalau betulnya kerajaan boleh kita boleh buat laporan, suami boleh mengunggut dengan laporan supaya mereka ini tidak keluar sewenang-wenangnya dan menganggap mereka ada ubat-ubatan yang boleh menyembuh. Sekarang ni macam-macam tawaran-tawaran istimewa yang ambil yang ni boleh lega dan sebagainya. Sebab itu saya merasakan kerajaan perlu mengambil kerjasama daripada semua pihak. PM pun baru umum, semua kena bagi sokongan. Sepatutnya macam Tuan Haji sebut tadi, perancangan, semua orang mesti terlibat. Sekarang ni frontliner ni orang tertentu saja. So, itu yang problem kita. Kita nak semua orang yang ada nama, yang ada nama dia ni, dia boleh bergerak dan dia diberi kerajaan untuk dia menyebarkan risalah ini. Sebab kalau tak, kita akan gagal. Seperti mana kita tengok baru-baru ni di Kelantan dan di tengah-tengah tempat yang mereka saluran maklumat. Saya rasa pihak kerajaan, khususnya KKM, kena bekerjasama dengan pihak swasta, dengan universiti. Kena betul-betul menggunakan, sebab sekarang ni pun cuti mengaji pun online, kita ambil pensyarah-pensyarah universiti atas arahan kerajaan. Guna kepakaran mereka. Jangan hanya guna KKM saja. Tidak cukup. Minda satu tidak cukup. Barat telah menyatakan solusi perlu kepada beberapa metodologi. Tak boleh satu metodologi. Kalau satu Tuan Guru memang tak boleh hidup. Dia perlu kepada banyak pendekatan, satu pendekatan. Jadi ini yang dia ustaz-ustaz mesti faham bahawa ini salah satu pendekatan mencegah. Kalau ada lagi ubat misalnya yang dibukti, kita boleh guna, tak ada masalah. So ini perlu kepada satu kefahaman, dipanggil kefahaman metodologi penyelesaian. Yang saya yakin kalau kita kerajaan ikhlas, masyarakat ikhlas, betul-betul kita nak tolong diri sendiri dan rakyat, perlu kita semua satu hati. Ala qalbi rajulin wahid. Kalau tak kita masih bergaduh Ustaz, saya rasa forum kita sampai tahun depan masih tak habis. Tak habis. Tapi sebenarnya kalau saya bimbang macam kejadian di Byzantine. Di Byzantine dulu mereka bergaduh siapa yang ada dulu, ayam ke telur. So ada siapa boleh campur, satu kata ayam, satu kata telur. Last sekali tentera Islam menawar Byzantine tu. Sebab kita ada benda lain yang main masuk. So kita bimbang, kita bincang. Akhirnya ada penyakit yang lebih besar masuk lagi. Kita masa tu pening kepala lebih teruk lagi. Okey, kalau kita tengok fatwa memang jelas. Fatwa yang telah dikeluarkan pada hujung tahun lepas memang jelas. Dia mengatakan bahawa ia adalah vaksin untuk COVID-19 ini hukumnya adalah harus dan wajib. Saya tengok tu dia ada dua, harus dan wajib kepada golongan yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan. Katakanlah golongan yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan, sama ada cikgu ke, sama ada frontliner, dia dikehendaki ambil, tapi ramai hak yang tak nak ambil. Jadi adakah sampai tahap berdosa untuk kita ingkar akan arahan itu, Ustaz? Bagi saya itu dianggap kesalahan lah yang boleh mendatangkan dosa kalau mendatangkan kemudaratan. Sebab dosa pahala ni kita kebanyakan yang zahir, yang kita ada yang kita sebab benda ni dia sama-sama. Jadi kita tahu itu benda yang salah dan kerajaan boleh ambil tindakan undang-undang. Hatta kalau tak berdosa pun. Sebab kerajaan boleh mengambil tindakan undang ke atas benda yang harus. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, kalau mereka berhujah, katalah Tok Guru kita ni yang sebagainya kata mereka mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengizinkan kerajaan mengambil tindakan
menekan ke atas benda yang harus. Sekiranya harus itu trigger kepada kemudaratan. Saya topik keledar. Topik keledar ni benda bukan wajib. Tapi kalau tak pakai salah lah. Dan kerajaan boleh ambil tindakan undang-undang. Kalau dalam kita topik keledar ni. Tapi dengan kuasa siasat syariah, kerajaan boleh bertindak kepada siapa yang tidak memakai topik keledar. Itu contoh yang paling rendah. Bagaimana pula vaksin? Lagilah kerajaan boleh ambil tindakan kepada penyebar-penyebar ini. So ini satu benda yang bagi saya ini satu benda yang kerajaan kena bijak merancang. Makna kita minta menteri-menteri turun padang, jangan berdiam. Bagi saya kalau kita berdiam, dia macam satu keluarga, ibu bapa semua diam, anak tak ketahuan. tak buat apa. So perlu pada satu hala tuju. Ya, perlu pada hala tuju sebab kita pening nak apa sekarang ni. Sebab itu ustaz-ustaz pun perlu dijemput secara Zoom, tak payah jumpa di pejabat lah. Kita jemput nama-nama ustaz yang besar yang kadang-kadang ni mereka tersebar di viral, banyak viewer dia berpuluh-puluh ribu. Boleh hantar surat, kita bertemu. Kadang-kadang ustaz mereka ni perlukan perhatian. Mereka perlukan perhatian. Kalau menteri sekali jumpa, mereka okey balik kadang-kadang tu. Jadi kadang-kadang tu perlu mendekati mereka. Mana kita ada kuasa, kita ada macam kita hantar surat sebab pengalaman saya bila kita jumpa, bila kita buat kelas dengan mereka boleh terima. Sebab sekarang ni mereka hanya mendapat maklumat daripada sahabat-sahabat mereka, 2-3 orang. Apa yang mereka tapi kalau menteri boleh buat Zoom. Hari yang terbuka hari ni dengan negeri Kedah ada berapa daerah. Benda ni ada data. Dan kalau ustaz-ustaz, kita ada guru takmir, misalnya guru takmir. Guru takmir ada 4,000 orang. Saya pun sebagai daripada takmir di wilayah Putrajaya. Dekat umur mana dia, kalau kita guna guru takmir yang kerajaan bayar sebulan 900 ringgit, sebarkan, gunakan mereka. Jadi saya yakin insya-Allah kita yakin pelaksanaan program ini akan berjaya dalam masa yang singkat. Sebab saya ingat ni apabila komunis bila masuk ke dalam Soviet Union, Karl Marx punya golongan sosialis, mereka ini berbincang dengan khutbah Jumaat. Masa tu meningkat, so sosialis lawan kepada kapitalis. Hatta mereka yang Yahudi ni pun tahu nak masuk dalam jiwa orang Islam ni kena panggil khatib khutbah Jumaat. So mereka mengajak bekerjasama dengan sosialis sebab sosialis macam membela nasib orang miskin. So Islam sangat menghargai perjuangan yang menentang kezaliman kaum miskin. So mereka ni yang menjadi jurucakap kepada gerakan sosialis. Okey. Dari mereka pun tertipu. Ya. Baik, kita raikan kepada sahabat-sahabat kita yang banyak soalan ni yang telah ada ni. Saya pergi kepada Ustaz Bahar. Ustaz Bahar ni pegawai JAKIM yang berada di Mosti, orang kuat Mosti ni. Jadi apa yang kita bincang ini insya-Allah akan sampai kepada Timbalan Menteri Mosti insya-Allah. Kita minta Ustaz Bahar juga boleh linkkan penlibatan semua memang sejak awal telah diminta dan juga dilaksanakan. Sukarelawan juga telah dibuka. Cuma banyak timbul pada awal tentang keraguan vaksin, terutama AstraZeneca, sehingga dibuka hanya pada untuk pilihan. Hanya bila kes cecah 7,000 dan banyak kematian, baru timbul panik. Ada hikmah kes spike kerana muncul kesedaran bahawa COVID bukan sesemua biasa. Bukan main-main. COVID tu kematian dia betul, sakit tu betul. Jadi di sini ada juga kita lihat bila timbul isu di Singapura, di Indonesia yang mengatakan bahawa Zeneca ni ada sumber yang diragui, sumber hak yang ta'ala, tapi telah dinafikan sendiri oleh kerajaan Malaysia, oleh Menteri Menteri KKM juga telah menafikan. Jadi mungkin ada juga di sana ada feedback daripada Haji Amrahi. Okey, jadi kita sebagaimana saya sebutkan tadi, kita apa-apa pun dapatkan maklumat yang sahih daripada pihak yang berautoriti. Kalau kita tidak pergi ke pihak yang berautoriti dan kita tak mau maklumat yang sahih, jadi susahlah, ni perkara basic. Jadi kalau kita nakkan penyatuan tau. Kalau tidak nanti jadi macam kata Ustaz Fawaz kata tadi, benda tu akan jadi masalah. Kita tak mau lagi, kita sekarang kena fokus.
sebenarnya vaksinasi ni apa? Adalah katalah sekarang ni saya suka guna contoh ni. Okay, sekarang ni kita ambil satu padang. Okay. Lepas tu sekarang ni sedang hujan. So sekarang ni macam tu lah. Maknanya wabak datang, dia tengah berlaku lah ni kan. Jadi sebenarnya vaksinasi ni adalah proses di mana kita bagi payung. Okay. Bayangkan katalah dalam padang tu kata ada 1,000 orang. Okay. So jadi lebih banyak orang pakai payung, akhirnya dia akan menjadi payung besar yang boleh memberi faedah kepada semua. Itu maksud konsep imuniti kelompok. Jadi lagi cepat kita menggalakkan orang untuk pergi vaksinasi, maka hasrat untuk dapatkan imuniti kelompok ni tercapai. Jadi semua orang akan dilindungi. Contoh lagi saya bagi. Kan baru-baru ni kan kita tengok ada Champions League. Champions League di Eropah sekarang ni, kita tengok bola, orang dah boleh dah boleh berhimpun, ada yang tak pakai ada yang tak pakai pelitup muka dan sebagainya. Dah tak ada dah. Pasal apa? Pasal di tempat itu dah 50% dah divaksinasi. Dan kajian yang terkini mengatakan bahawa semua vaksin dari segi pencegahan terhadap COVID-19 ni, dia punya peratusan adalah 99.99% mencegah penularan. Jadi fakta apa lagi yang kita nak pakai? Jadi maknanya, itu sebab saya kata tadi, lagi cepat kita berikan, mana kita memudah cara tentang vaksin ni, jadi orang semua akan pakai payung lah. Siapa yang mau pakai payung, jangan bagi payung dulu. Kita bagi orang yang nakkan payung tu dulu. So tengah hujan ni. Kan? Tapi kalau kata semua payung diberikan, insyaAllah kalau walaupun kuat hujan itu, lebatnya hujan tu, mana kita boleh berteduh. Jadi pada saya, mengambil vaksin ni, seperti macam disebut tadi lah. Kita berusaha, lepas tu masa minggu lalu pun saya sebut benda ni sebagai satu ikhtiar, dan benda ni jadi satu fardu kifayah. Jadi kalau kata kita buat untuk umat kan, jadi kalau masing-masing pegang payung, jadi mudahlah kita selesaikan perkara ni. Barulah kita boleh pergi ke peringkat yang berikutnya. Sekarang ni hujan lagi lebat ni. Lagi lebat kita tengok sekarang ni. Jadi kita tengok hari ni berapa? Hari ni 6 lebih hari ni. 2 hari lepas. Tapi saya juga setuju apa yang disebut oleh Ustaz Bahar tu. Bila dah kita ni bila dah dalam keadaan yang hujan lebat, barulah kita akan sediakan payung. Kalau belum hujan, tak nak sediakan payung. Kan orang tu dulu sebut sediakan payung sebelum hujan. Bila dah hujan baru ni baru dah lebat dah. Jadi dia akan hikmah dia bila dah kes tu tinggi barulah orang akan berhati-hati. Cuma di sini yang saya nak baca daripada Hack Azrin. Dia kata, Assalamualaikum, saya kerap melihat ada orang memakai double mask segi kop. Sekali N95. Adakah berkesan pada pemakaian mask seperti itu, Haji? So jadi kalau kita tengok Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan pun pakai kita panggil double masking lah. Jadi caranya begini. Yang pertama sekali kita kena pakai mask atau pelitup muka jenis perubatan. Lagi sekali saya sebut dia kena pakai pelitup muka jenis perubatan, medical grade itu kena pakai. Lepas tu di depan tu kita boleh pakai yang jenis kain lah. Jadi ini semua akan membantu untuk kita dapatkan perlindungan daripada virus. Sebab kalau kita tengok telah diberitahu bahawa sifat virus ni kalau kita tengok di tempat-tempat yang sempit, tempat yang berekon, dia akan lama ada di dalam kita punya udara tu. Jadi itu yang dalam office kena pakai juga tu. Sebab dia ada dalam sistem aircon tu. Jadi dia tak keluar. Itu sebab eloknya pakai buka tingkap aja. Itu yang paling makna pendaraan tu lagi baik lah daripada kita orang kita panggil tempat yang sempit kan.
Satu lagi Ustaz, apa yang saya nak beritahu, ini semua yang latest So kalau kita tengok kebanyakan vaksin kita sekarang ni masih lagi orang kata apa boleh menghadapi varian-varian yang baru sama ada daripada Korea, daripada Afrika Selatan atau daripada UK ataupun daripada India. Dan yang terbaru yang varian yang terbaru adalah kemungkinan daripada Vietnam. Jadi kita harap kita doalah jangan pula nanti berlaku varian baru dekat Malaysia ni. Jadi kita nanti jadi famous disebabkan oleh varian ini. Jadi perkara dan kita tahu dari segi kenapa perkara ni berlaku. Jadi kita balik kepada alam virus. Alam virus ni memang dikenali dengan mutasi dia. Bukan virus ni saja. Semua virus, semua jenis virus memang macam itu. Dia pun alam tu. Jadi kalau kata kita tengok dari segi bidang microbiology, jadi maknanya inilah alam virus. Memang tu sebab dia protein kan, dia DNA protein, memang dia akan mutate untuk dia menjadi varian yang lain. Dan berlakunya varian yang baru ni apabila dia pergi berpindah daripada satu badan ke satu badan yang lain. Dia tumbuh di badan yang lain itu untuk varian yang baru tu. Jadi perkara ni kena faham lah dari segi mekanismenya. Saya juga setuju dengan pandangan Ustaz Fawaz tadi, iaitu sebenarnya antara sains dengan agama ni, sains ni sebenarnya kalau kita tengok definisi sains ni, kalau bahasa orang putih, kita panggil the art of reasoning. Itu maksud dia. The art of reasoning. Macam mana benda tu berlaku, kita cari dia punya reason dia. Benda tu berlaku kan. Dalam Quran pun kan cerita macam-macam tentang apa yang berlaku dalam tubuh badan kita, kejadian manusia dan sebagainya kan. Jadi sains ini dia bagi reason macam mana perkara tu berlaku dan sebagainya. So jadi perkara tu saya setujulah, maknanya benda tu sebenarnya menguatkan lagi kefahaman kita. Maknanya kita tengok tiba-tiba ada satu alam yang dinamakan alam virus ni begitu hebat. Benda ni. Jadi sains semua mencerakinkan perkara ni. Dia buat apa ni dengan penggunaan elektron mikroskop, kita dapat tahu lah rupanya benda ni adalah genetic material. Benda ni adalah sebahagian daripada DNA. Dia adalah jenis protein dan sebagainya. Lepas tu kita tahu pula rupa bentuk dia, spike protein dan sebagainya. Barulah kita ambil kaedah untuk mencegah. Jadi semuanya berdasarkan kepada ilmu dan tak ada seorang pun yang ada ilmu kesemuanya. Jadi pada saya benda-benda macam ni yang kita kena ingatlah. Jadi perkara macam contohnya macam tadi yang saya nak bagi tahu yang tentang kehalalan orang kata vaksin AstraZeneca ni. Jadi kalau kita tahu proses apabila kita buat pendaftaran yang diberikan bersyarat oleh MPRA kan, memang pihak MPRA akan memeriksa setiap ingredient tu sama ada yang aktif ataupun bahan tambahan yang lain, setiap daripada mereka, dan menjadi kewajipan kepada pihak syarikat yang berikan maklumat-maklumat melalui dossier tu kepada MPRA, kalau ada terlibat apa-apa haiwan mesti diberitahu pada MPRA. Barulah kita buat rolling. Jadi setakat yang maklumat yang kita dapat, contohnya maklumat yang diberikan berkenaan dengan vaksin Pfizer, BioNTech dan juga AstraZeneca dan juga Sinovac. Jadi perkara-perkara ni semua dah dileraikan. Jadi itulah tujuannya kita buat semakan. Dan ada juga saya tengok ada pihak-pihak yang nak menyeru MPRA ni mempercepatkan pendaftaran. Tapi apabila saya semak balik cara prosesnya, benda tu memang macam tu. Bermaksud bahawa nak bawa masuk produk kat Malaysia ni mesti ada syarikat tempatan. Jadi kalau kata tak ada syarikat tempatan yang membawa maklumat dossier tu kepada MPRA, macam mana kita nak semak? Siapa yang boleh bawa maklumat itu? Terpulanglah. Kerajaan pun boleh buat.
kalau kata kerajaan kata okey MPRA, okey gunakan maklumat ini, jadi apa benda tu datang daripada kerajaan boleh saja. Tak ada masalah. Tapi siapa yang nak buat submission tu mesti ditentukan. Contohnya kita ambil Pfizer BioNTech. Jadi syarikat Pfizer kat sini yang bawa maklumat tu kepada MPRA. AstraZeneca pun begitu. Untuk Sinovac yang bawa maklumat tu kepada MPRA adalah Pharma Niaga. Begitu juga nanti Sputnik, di mana dalam Sputnik pula yang akan bawa masuk maklumat tu adalah Dio Pharma. Jadi masing-masing kena jalankan tugas lah. Jadi saya tak ada nampak sahabat-sahabat saya di MPRA untuk melengah-lengahkan ni, saya tak ada nampak apa faedah mereka nak melewat-lewatkan ni. Tetapi kita tidak boleh kompromi tentang kualiti, kita tidak boleh kompromi tentang keselamatan, dan kita tidak boleh kompromi tentang keberkesanan. Jadi ini untuk rakyat Malaysia. Kita kena ingat, dalam satu perkara yang penting adalah R&D itu kebanyakan populasi Malaysia tak terlibat. Jadi perkara tu kita jangan ingat apa pengalaman yang berlaku di populasi yang lain akan pergi sama dengan populasi kita. Sama, ya. Jadi itu yang saya sebut pada minggu lalu pun sama juga. Macam Sinovac dengan Indonesia, kan? Indonesia ada berawal-awal lagi terlibat dengan clinical trial dia. Jadi untuk populasi dia, itu yang dia yakin, maknanya kita mengawal dari segi ingredient tu tidak ada perkara-perkara yang yang haram dan subaha dalam tu. Jadi pada saya benda tu kena teratur lah. Itu pendapat saya lah, Ustaz. Baik. Maknanya kita lihat bahawa penjelasan yang diberikan oleh Tuan Haji cukup jelas berkenaan dengan bahan yang ada, termasuk juga ada isu tentang AstraZeneca, isu tentang peranan yang dimainkan oleh pihak NPRA sendiri. So Ustaz Babas keluar kejap. Masih line beliau tak berapa clear. Okey, berkenaan dengan peranan yang dimainkan lah. Kita lihat kalau di sini soalan yang ada lebih kepada Ustaz Fawaz, nanti kita tunggulah Ustaz Fawaz masuk semula. Cuma Haji berkenaan dengan yang kata yang kata Sinovac, yang kata Pfizer, yang kata AstraZeneca ni, ada orang yang cucuk, dia kata dia demam 2 hari. Ada yang gunakan Sinovac tak rasa apa-apa pun. Jadi ada yang sebut kalau yang tak ada rasa apa-apa tu maknanya tak berkesan lah. Jadi adakah benar dakwah-dakwaan yang sebegitu, Haji? Okey, jadi pada pandangan tadi saya dah berkongsi pengalaman saya sendiri, berkenaan dengan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer BioNTech, kan. Jadi saya juga ada sebut bahawa kita setiap individu adalah berbeza, dan saya juga ada sebut bahawa kita kena buat persiapan. Jadi pada saya yang penting sekali adalah kita kena ada ilmu lah. Jadi kalau kata contohnya, kita tahu bahawa mengikut penyelidikan kita akan ada kesakitan di tempat suntikan, ada demam atau rasa sakit badan. Jadi kalau kita nak ambil, kita boleh ambil saja ubat paracetamol pun kita boleh ambil sebagai contoh selepas vaksin. Jangan ambil paracetamol tu sebelum vaksin. Kita ambil paracetamol tu selepas vaksin. Jadi maknanya dalam hal ini dia akan bergantung kepada antibody, kepada kekuatan yang ada pada diri dah, sebagaimana yang kita tak tahu. Kita tak tahu apa kan. Kita tak tahu tindak balas badan seseorang tu tak sama, sebab kalau kita tengok immunity ni kompleks, kan. Ilmu dia masih lagi banyak perkara yang kita tak tahu. Jadi cuma tindakan-tindakan tu adalah, jadi kalau kata tindakan itu di mana kita rasa tak sedap badan, kita demam dan sebagainya, sama ada ke tak ada, itu tidak jadi masalah. Jadi saya cuma boleh syorkan, selepas kita ambil vaksin itu, kalau kita nak ambil paracetamol, jadi kita ambil 2 biji
setiap 6 jam. Pasal apa 2 biji setiap 6 jam? Supaya kita dapat kesan dia maksimum untuk 24 jam. Lepas tu kalau ikut pengalaman saya pula, perlukan 2 hari. Jadi kita gunakan ilmu ini, bukan kita bergantung kat paracetamol tu. Tetapi kita kata-kata tadi lah asbab dia, sebab memang dah buat kajian kesan-kesan dia begitu. Jadi apabila kita ikut peraturan ambil ubat ini, ya maknanya 2 biji setiap 6 jam untuk 48 jam. Jadi mudah. Itu yang saya tulis dekat Facebook saya. Di mana pengalaman saya selepas 24 jam. Pengalaman saya selepas 48 jam. So jadi perkara-perkara ni semua ikhtiar lah Ustaz. Jadi benda-benda macam ni kita berkongsi lah apa yang kita boleh lakukan. Of course. Maknanya lepas ambil tu, lepas ambil vaksin, maknanya boleh ambil paracetamol untuk setiap 6 jam. Okey, Jim. Saya nak pergi pada Ustaz Fawaz ya. Sebab tadi Ustaz Fawaz keluar sekejap tadi. Apa tu masuk balik. Soalan daripada Dr. Muhammad Rafandi. Pada zaman kegemilangan Islam, tiada beza di antara saintis dan alim ulama. Kerana seorang yang alim agama, dia juga seorang saintis yang cemerlang. Contoh Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Khwarizmi dan lain-lain lagi. Tapi pada masa kini, berlaku pertembungan pandangan antara ulama agama dan para saintis. Mungkin silibus di peringkat IPTA sekolah perlu semak, perlu diperbaharui. Macam mana pandangan daripada Ustaz Fawaz, dan juga saya juga nak kalau boleh jawab juga daripada Puan Rozi. Ramai yang beranggapan mati akibat wabak lah mati syahid. Boleh Ustaz kupaskan perkara ini? Dua. Teruslah, senang cerita. Tuan Guru, kita sebenarnya zaman dahulu mereka tidak mempunyai kita katakan perkembangan ilmu dengan begitu cepat dan pantas. Sebab itu mereka mampu untuk menjadi doktor pelbagai. Sains tidak berkembang cepat seperti kita selepas berlaku revolusi industri 1785. Dan itu yang pertama lah faktor. Yang kedua ialah Tuhan bagi mereka kelebihan. Maknanya ingatan mereka, takwa kita, zaman yang sesuai dengan mereka. Yang ketiga, zaman kita sekarang ni adalah zaman takhasus. Zaman takhasus ini makna dia bukan bermakna tak tahu langsung yang lain, tetapi kajian kita lebih mendalam berbanding zaman dulu. Dan dapatan kita lebih kuat, dan keupayaan zaman sekarang ni susah untuk kita nak kembali kepada zaman Khwarizmi, Ibn Sina. Zaman itu sudah berlalu dan menjadi sejarah. Dan kita tak perlu mengulang kepada zaman mereka kerana kita perlukan sistem. Sistem lebih kekal. Kalau kita nak cipta Ibn Sina dah meninggal dan dia tidak meninggalkan melainkan kitab dia. So kitab itulah sistem yang diwariskan kepada kita. So yang perlu ada kepada kita adalah sistem pemikiran, bagaimana nak sinergikan ilmu dan juga kajian. Masalah kita sekarang ni, kita tak sinergikan benda ni. Mustahil ilmu ni bertembung. Ilmu tak bertembung. Matematik tak akan menyanggahi kimia, fizik, semua saling lengkap melengkapi. Orang yang belajar pilot pun dia kena ada matematik juga. Tapi tak adalah matematik tu nak lawan ilmu pilot, tak ada. Dia lengkap melengkapi. Begitu kita belajar faraid, tak ada ilmu matematik tu bercanggah yang faraid. 1/2 dalam faraid tetap 1/2 dalam matematik. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa kita tidak berhajat kembali kepada Ibn Sina. Itu telah menjadi bahan sejarah. Kita perlu kepada sistem yang mana kita bekerjasama, yang mana kita kata semua pihak cendekiawan, agama perlu bergabung. Ini yang dikatakan konsensus. Yang mana kita boleh bergabung kepakaran kita dan kita menatijahkan. Sebab itu banyak orang suka cerita, kita kena kembali kepada zaman dulu. Zaman dulu kita kena tahu takwa, kebolehan berbeza. Ya, tetapi kita tak dituntut. Yang dituntut adalah kerjasama, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Sebab tu saya tidak menyokong apa-apa agenda dari sudut kita nak saintis tu kuat agama, bukan kuat agama tu maksud iman, maksud dia kena jadi ustaz juga. Ustaz pun nak kena jadi saintis. Itu rugi masa semua tu. Dia panggil protas. Kalau kita buat macam tu, akhirnya tak tercapai. Banyak sekolah Ma'tafiz yang kita lihat, nak anak dia hafal 30 juzuk, sama nak belajar SPM, kemudian nak belajar ni, rugi masa. Kalau betul-betul nak jadi hafiz Quran, jadi hafiz Quran. Sampai dia berjaya sungguh, kemudian dia belajar apa yang dia nak. Tapi dalam 5 tahun tu dia belajar semua, saya rasa tu benda yang
yang sebenarnya tak praktikal. Mungkin ada 2-3 orang yang boleh. Tapi sejumlah orang, hatta guru besar pun tak apa. Dia jadi guru besar je. Makna dia, kita nak susun balik pelajar jadi macam dulu, tak boleh. Mungkin seorang dua orang, tapi kita dah buat sistem, bukan kira seorang dua orang. Kita mesti sistem pendidikannya, kita nak ambil majoriti. 70% otak kita tu macam mana. Sebab tu zaman kita sekarang ni tak orang kata apa, tak ideal lah untuk kita nak kembali pada Ibn Sina, dia tahu semua, kembali pada Ar-Razi, semua tu sejarah saja. Sekarang kita tengok potensi, dia nak jadi apa sebenarnya. Ilmu ni adalah takhasus. Kalau dia nak jadi qadi betul-betul. Kalau dia jadi mufti betul-betul. Saya mufti ni pergi jadi saintis pula. Bila dia nak buat kerja mufti kan? Sepatutnya dia panggil mesyuarat saintis, cerita dekat dia. Dia tahu sikit-sikit tu lah. Dia tahu lah sikit term-term. Tapi bukanlah jadi pakar. Tahu sikit-sikit ni semua pun kita kena tahu. Matematik tahu, sains pun kita tahu. Untuk dalam bentuk yang kadar yang diperlukan. Apa doktor-doktor pun perlu tahu juga agama. Tapi kadar dia perlukan lah. Dia tak perlu lah nak pergi ambil syariah. Sekali dia nak pergi jadi mufti pula. Itu semua adalah satu slogan-slogan yang saya rasa angan-angan terlampau tinggi. Kita mesti berpijak di atas bumi yang nyata. Jangan macam Ustaz Amri, bekerja 24 jam, tiba-tiba dah suruh jadi saintis pula. Okay masa. Kerja kita pun dah banyak dah. Tiba-tiba dah suruh. Yang tu yang kata, angan-angan kita terlampau tinggi tapi kita tidak berpijak bumi yang nyata. Saya faham banyak institusi di bank, di mana-mana tempat sains, dia nak ustaz ni tahu semua. Kalau nak tahu semua, buat robot lah. Tapi robot pun tak boleh tahu semua. Ada benda kadang tershot, rosak juga. Yang penting ialah musyarakah, dia panggil. Tahu sikit-sikit lah. Kadang orang kata dia boleh faham. Yang lain biar dia pulun bidang dia. Bidang kita pun banyak ranting-rantingnya yang perlu kita tahu. Kita merasakan kita kena pilih satu bidang. Maka kalau Allah Ta'ala bagi dia banyak tak apa. Tapi untuk sistem ni tidak boleh jadikan sedemikian sebab dia akan mensia-siakan bakat dan otak seseorang. Okey, baik. Soalan satu yang kedua, dia tanya tentang mati syahid. Wabak mati kerana wabak ni boleh dianggap sebagai mana? Okay. Ramai yang beranggapan mati akibat wabak adalah al-mabtul diuji dengan penyakit ni, insya-Allah. Kita tahu syahid akhirat, bukan syahid dunia. Ya. Dia ada syahid akhirat. Maksudnya cuma pahalanya besar di akhirat kelak. Dia bukan syahidul ma'rakah. Syahid ma'rakah dia kena pergi perang dengan orang kufar macam di Palestin. Lawan Israel, kena tembak, itu syahid ma'rakah. Maka ada kedudukan yang sangat tinggi, tak dibandingkan dan juga tak disembahyangkan. Dalam mazhab Syafi'i lah, tapi Palestin orang Hanafi, dia pun sembahyang jugalah jenazah syahid. So Syafi'i tak ada sembahyang jenazah kat atas syahid. Hanafi dia tak kan, tapi sembahyang jenazah. Ada al-akhirah, ada kedudukannya. Tapi yang penting ialah kita mati di atas agama Islam. Ya, makna mati di atas yang lain rahmat Allah lah. Syahid akhirat kan, syahid apa semua tu hanyalah benda yang kita tahu di akhirat. Ada di dunia kita nampak macam syahid, di akhirat Tuhan tarik balik, tak valid syahid tu. So benda ni kita asasnya kita yakin dengan Allah, pandang ini adalah rahmat. Kalau kita mati pun kita sonok. Sebenarnya mati ni adalah pemindahan saja. Kita kalau takut mati pun susah juga sebab penghujung kita akan mati. Sebab tu kita kena sederhana. Sederhana macam mana? Mati pun takut tapi jangan takut sangat sampai tak nak hidup. Dunia pun kita sonok tapi jangan sonok sangat. Apa-apa pun pertengahan. Sebab penghujung kita kalau tak mati dengan corona, mati dengan yang lain. Ada syair sebut wa man lam yamut bi sayfi mata bi gharihi ta'atil asbab wal mautu wahidu. Kalau tak mati dengan pedang, mati dengan benda yang lain. Mati ni satu tapi cara tu banyak. Ya. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Maknanya jelas kita dapat nukilkan bahawa dialah juga dianggap sebagai mati syahid akhirat tadi Syahid akhirat. Ya. Baik, mungkin soalan yang terakhir saya nak ambil di sini tentang Hik Azin lagi tanya, kita sedia maklum COVID-19 ini merupakan virus yang menjangkiti sistem pernafasan. Soalan saya, adakah sakit perut? Sakit perut tiba-tiba boleh jadi gejala COVID-19 ya? Ini sama ada Haji Ibrahim nak respon? Okey. Macam mana Haji? Boleh tak? Ya. Jadi kalau kata
dia apa-apa pun bergejala lah. Okey, sama ada dia apa orang kata berkaitan dengan virus COVID-19 itu perlu kita siasat, ya. Jadi gejala tu penting. Jadi kalau apa-apa gejala, kita ambil tindakan terus. Maknanya kalau kita sakit perut, kita boleh usaha takat mana yang kita buat di rumah, tapi kalau selebih daripada itu maka kita pergilah klinik, kita pergi ke jabatan kecemasan untuk kita tentukan, ya. Satu lagi saya nak sebut bahawa berdasarkan pada event sekarang ni, pengalaman di keliling saya pun, kita dapati bahawa pertama virus ni wujud, okey, benda ni wujud, bukan benda main-main, okey, dia akan mengibatkan beberapa kesan, majoriti selalunya pulih, okey, kita punya peratusan mati pun kadar 0.4% sahaja, okey, untuk berkaitan ni. Tetapi sebagaimana kita sedia maklum sekarang ni, jumlah di ICU tu begitu tinggi, okey, jumlah kes yang memerlukan alat pernafasan pun tinggi. Jadi yang ni yang mengganggu kita lah. Jadi seperti mana saya sebut tadi, sekarang ni tinggal satu cara yang dibukti berkesan, okey, maknanya kita percepatkanlah vaksinasi, okey, supaya perkara tu memberi manfaat secara menyeluruh lah. Okey, jadi kita fokus pada itu. Jadi kita harap perancangan-perancangan untuk membawa masuk vaksin itu, saya tahu ada perancangan, tapi saya juga nak tengoklah realiti ni sampai ke, stok vaksin tu sampai ke, ya. Satu lagi saya nak berkongsi maklumat, iaitu vaksin ni dah lain sikit, maknanya kita ada yang kita panggilkan sebagai global vaccine safety, di mana setiap lot yang dibawa masuk ke dalam Malaysia ni mesti diperiksa oleh MPRA, untuk memastikan bahawa seperti yang saya sebut tadi lah, dia berkualiti, dia berkesan dan juga dia selamat, setiap lot. Kalau untuk ubat lain tak, tapi untuk vaksin memang mesti dibuat. Itu sebab kena faham dia punya berapa jerihnya kita untuk memastikan keselamatan. Jadi pada saya jangan mempertikaikanlah usaha-usaha yang kita sedang jalankan untuk memastikan tiga perkara ini berdasarkan pada ilmu yang kita ada, kekuatan yang kita ada, takat tu saja usaha kita. Jadi memang benda tu memang dilakukan dengan teliti lah, ya. Jadi kalau kita cuma boleh harap, sebab ikut catatan saya, ikut saya punya perkiraan, kalau kita nakkan imuniti kelompok ni terhasil pada hujung tahun ini, setiap hari kita kena menyuntik 250,000 orang setiap hari, tidak boleh berhentilah tiap-tiap hari. 200. So kalau 250,000 dos. 250,000 dos, maknanya 250 orang lah dos. Mesti dibuat. Sebab itulah besarnya perkara ni, dan seperti mana saya sebut dalam sesi yang terdahulu, inilah kali pertama dalam sejarah manusia di dunia pandemik global ni ada vaksin. Dulu memang tak ada vaksin dan banyak kematian yang berlaku lah. Tapi yang ni kita dah terbukti dan kita haraplah perkara ni akan berjaya, dan kerjasama semua pihak adalah diperlukan. Lagi cepat orang dapat payung, lagi cepat orang berkali payung, maka kesan dia akan lebih sinergi seperti mana yang Ustaz Fawaz kata tadi. Ustaz Amri kata sinergi tu yang kita nak. 1 campur 1 bukan 2 ya Ustaz. Sinergi bermaksud 1 campur 1 adalah 11. Itu sinergi. Jadi kita nak kesan sinergi tu itu kesan sinergi macam itulah. So itulah saya punya komen Ustaz. Alhamdulillah, maknanya saya telah pernah ambil vaksin, Tuan Haji pun telah komplit vaksin, termasuk jugalah Imam Mekah juga ambil vaksin, para mufti juga ambilnya vaksin, juga para ustaz-ustaz Asatizah pun juga ambilnya vaksin. Dan juga Ustaz Fawaz sebagai akhirnya, sebagai pengulungnya, kalau saya cadangkan bahawa nak meyakinkan lagi kepada orang awam, kita minta juga ustaz-ustaz semua ni, satu,
vaksinkan semua ustaz-ustaz dulu. Vaksinkan semua ustaz-ustaz dulu, dan juga ustaz-ustaz lah yang akan menyebarkan tentang kesedaran pengambilan vaksin ini. Adakah ustaz setuju? Ustaz Fawaz sebagai yang akhir juga menggulung. Ustaz, dengar tak? Ya. Saya menyokong kata-kata Ustaz Amri, iaitu ustaz-ustaz perlu divaksinkan dahulu juga. Termasuk dalam frontliner. Sebab mereka ada follower. Ada kawan kita sampai 700,000 follower. Mengatasi KKM punya IG. Ya. Sepatutnya ustaz-ustaz sedemikian kita ada apa dia. Itu hebat. Jadi kenapa mereka tak dipanggil? Yang tu saya rasa macam ustaz-ustaz tidak ada peranan. Ya. Macam jauh sangat. Sedangkan mereka ni dekat dengan masyarakat. Mereka ni ada kuasa. Mereka ada power of words. Tapi mereka ni tak pandai nak berubat. Makna bukan bidang-bidang mereka, tapi mereka ada kata-kata yang kata-kata keramat. Kata ahli pemikir kata apa? Disebut al-kalimah al-mubdi'ah miftahun lil khairat. Kalimah-kalimah kreatif ni kunci kepada kebaikan. So mereka ni memberikan kata-kata kunci. Yang orang kata kalau kita ajak perang pun dia turun ni. Ni bukan soal perang atau vaksin je. Ya. Kadang-kadang mereka mempunyai follower yang luar biasa. Ya. Bayangkan kalau yang ada follower 100,000, 200,000, mereka yang divaksinkan dulu, follower mereka akan ikut. Tapi masalah dia kadang-kadang sebagai tadi dibiarkan. Makna terpinggir. Jadi akhirnya apa dia kadang-kadang mungkin ada yang mengajuk, biar kami pun tak mau tolong. Kesan-kesan psikologi pun ada. Makna kesan-kesan dalaman tu. Mereka yang telah lama mengajar di masjid, tiba-tiba mereka diberhentikan secara total. Tak ada ruang langsung. Jadi benda-benda je kerajaan kena pertimbangkan dengan lihat potensi seseorang. Sebab mereka ni masyarakat sangat menghormati mereka. So kalau macam Ustaz Amri sebut tadi, kalau mereka ni di antara orang yang awal divaksin, kita ada mungkin di Malaysia JAKIM ada sedarai semua ada. Ya, ada kata ada 10,000 yang divaksin. Saya rasa banyak boleh menyelesaikan masalah Ustaz dan Tuan Haji. Banyak boleh menyelesaikan masalah. Kita tahu dalam KKM tu ada power tapi tak ada follower. Itu realiti yang kalau Ustaz Amri follower dia berapa puluh dah kan. Kalau mana dia tak ada follower. Ustaz Amri saja dah ada berapa ribu follower. Tapi kalau pihak-pihak yang berkuasa belum tentu ada follower. Sebab tu saya katakan saya bersetuju Ustaz Amri, kalau kita kumpul 1,000 pendakwah dan mereka dicucuk, sebab saya teringat dulu masa sebagai ustaz-ustaz dia kata tak apa jangan takut COVID, kita pergi sembahyang. Orang tua-tua ikut. Mereka langgar polis pun pening kepala. Maknanya orang di kampung mereka lebih beringat cakap ustaz lagi. Betul? Betul. Itu yang dihadapi pada permulaan COVID-19 dulu. Masa mula-mula kerajaan nak buat MCO, makcik-makcik tak mau ikut. Mereka langgar ya. Sebab dia berkata apa, ustaz-ustaz dalam TV, ustaz-ustaz di YouTube kata tak apa. Ya, kita jangan takut. Maknanya kalau kita dapat ubah satu ustaz, kita ubah 10,000 pengikut dia. Dan ustaz dia akan terang balik. Sebab itu sebenarnya Tuhan sebut takbir ni bukanlah kita kata sebiji tapi qiyas. Bila bergaduh dua pihak, damaikan ketua dia. Jangan damaikan apa dia ahli payah. Damaikan dua ketua dia, insya-Allah ahli akan ikut. Ya. Jadi kena damaikan yang atas. Pegang yang atas ni, insya-Allah saya yakin kerajaan mampu melakukan perubahan, insya-Allah. Maknanya pegang kepala tu anak berikut itu yang kata pentingnya kena divaksinkan dulu oleh para ustaz ni, sebab dialah yang akan menerangkan balik kepada orang kampung. Sebab kalau kata dulu logo halal tak ada lagi, sijil halal pun tak ada. Maknanya orang akan pegang kepada siapa? Pegang kepada tu imam je. Kalau tu imam makan KFC, makan halal lah KFC tu, maka orang pegang pada tu imam tu. Sekarang ni kita nakkan bahawa para asatizah kita ini yang banyak follower, yang ramai follower ni, mereka perlu divaksinkan dulu. Sebab itulah juga saya ambil
persetujuan yang Ustaz Bahar. Ustaz Bahar kata insya-Allah kita doakan semoga bermula Jun ini akan lebih ramai dapat vaksin. Sekarang dah cecah 105 kes sehari, betul? Jakim dan Jain kena deal para asatizah divaksinkan dulu. Jadi kita minta Jakim dan juga Jain senaraikan para asatizah ni perlu divaksinkan dulu. Dialah yang akan menerangkan balik kepada orang kampung, kepada follower-follower dia. Termasuk juga Siti Fatimah Abdul Aziz, bukan terima kasih kepada Ustaz Ambil Halal dan berasan panel. Saya juga telah ambil dos vaksin, alhamdulillah Puan Siti Fatimah. Usaha dan doa, saya sangat bersetuju usul bahawa para ustazah patut diberikan vaksin terlebih dahulu untuk nak meyakinkan kepada semua pihak. Inilah konklusinya yang boleh kita ambil pada malam ini. InsyaAllah terima kasih banyak kepada Tuan Haji Amrahi dan juga kepada Ustaz Fawaz. Memang Terima kasih. Ustaz Fawaz ni dah ujung-ujung dia hilang. Tapi tak apa, kita doakan. Okey, masuk baliklah. Kita doakan Ustaz Fawaz diberikan juga kesihatan yang baik, dimudahkan segalanya untuk terus berdakwah insya-Allah. Ustaz Fawaz antara nama yang akan divaksinkan dulu nanti untuk nak memberi keberangan kepada orang ramai, sebab Ustaz Fawaz memang ramai dia punya follower dia. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, dan juga Tuan Haji, insya-Allah kita di lain masa kalau ditakdirkan lagi kita akan berbincang lagi untuk memberikan kesedaran. Ini antara kesedaran vaksin yang perlu kita sampaikan. Juga saya minta semua yang dapat bersama kita pada malam ini, sebarkanlah video ini, sharelah link ini kepada yang lain, rakan sepejabat kita, rakan grup kita, sama ada grup di taman, grup sekolah sebagainya, sebab nak memberikan kefahaman dengan kesedaran keperluan untuk nak mengambil vaksin ini. Jauhkan daripada sebarang andaian, jauhkan daripada sebarang yang kata ini tak betul, ini tak betul. Ikutlah apa yang telah dibuat oleh para pemerintah kita yang untuk nak menjaga maslahah. Jadi itu saja untuk pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada lain masa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.